اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها, ya Allah kaulah baginya segala perkara, walau azumat, sekalipun ia sukar, sekalipun ia susah, farrijha, engkau rungkaikan ia ya Allah, bifadli, dengan kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersambung dengan katanya, 3 faktor yang menjadikan manusia sebagai wali Allah. Best ke best? Apa dia? 3 faktor, 3 cara, 3 tips. Tulis di ruangan komen. Bagaimana nak menjadikan kalian dan kami sebagai wali. Apa dia wali? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat, keberkatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu, Nabi Ibrahim alaihi salam pernah ditanya, li ayyi syai'in ittakhazakallahu khalilan? Qala bi thalathati asya'a. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. 1. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. 2. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaifi. 3. Ni 3 tips yang sering dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS sehingga diangkat beliau sebagai Khalilullah. Khalil ni apa? Khalil ni banyak terjemahannya. Cuma kalau yang dikhususkan kepada Nabi Ibrahim AS, Khalil itu sebagai kekasihnya Allah. Khalil dengan makna kekasihnya Allah. Baik. Maka satu hari Nabi Ibrahim AS pernah ditanya, li ayyi syai'in, kerana apakah ittakhazakallahu khalilan, Allah Ta'ala memilih engkau, Allah Ta'ala menjadikan engkau ya Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Dan satu hari ditanya orang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, bersabda oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bi thalathati asya'. Aku ni Allah Ta'ala pilih ni, Allah Ta'ala anugerah ni, dan sehingga diangkat menjadi Khalilullah, kekasihnya, bi thalathati asya'a, dengan sebab 3 perkara. Okey, siapa nak tahu 3 perkara ni? Type nak di ruangan komen. Cuma sebelum daripada itu, apa khabar anda pada pagi ini? Seperti biasa, tolong update di ruangan komen. Saya sihat Ustaz selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan dengan update yang sedemikian, kita sentiasa merasakan kematian. Kerana perkara itu pasti. Yang datang hanya satu perkara yang la yastakhirun wa la yastaqdimun. Dia tak cepat, dia tak lambat. Sampai masa insya-Allah kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persediaan yang kedua, apa khabar batin anda pada pagi ini? Itu juga antara persediaan untuk kematian. Kerana apa tuan-tuan? Kita nak kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Dengan hati yang sejahtera. Jadi maknanya antara visi kita hidup dekat muka bumi Allah Subhanahu wa taala, selain kita nak mendapat redha daripada Allah, selain kita nak mencari redha daripada Allah, antara visi kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa tuan-tuan? Kita nak mencapai biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Okey, Aini Nur dia kata saya sihat, bagus. Tapi saya suka kalau Aini Nur jawab sebagaimana sahabat-sahabat yang lain jawab. Baik. Jadi saya mendoakan batin anda terus sihat sebagaimana diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat yang kita nak. Ya Allah, kau redalah batin aku, engkau rahmatilah batin aku, engkau berilah kebaikan kepada batin aku sehingga bila? Sehingga aku kembali menemuimu ya Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang sejahtera. Baik. Kembali kepada persoalan tadi. Ditanya kepada Nabi Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhazakallahu khalilan? Sebab apakah ya Ibrahim Allah Ta'ala boleh angkat engkau ni cepat sangat jadi wali dia, kekasih dia? Qala, bersabda oleh Nabi Ibrahim AS, bi thalathati asya', dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Tulis di ruangan komen nombor 1 sekali. Apa dia? Iaitu saya memilih, yakni lebih mementingkan urusan Allah daripada urusan yang lain. Tulis poin yang pertama. Apabila saya memilih, yakni melebihkan urusan Allah daripada urusan yang lain. Dia memilih melebihkan pekerjaan Allah daripada pekerjaan yang lain. Dia memilih untuk mendahulukan urusan Allah daripada urusan yang lain. Maka sebab itulah kenapa Nabi Ibrahim AS dipilih dengan begitu cepat untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan, ni lagi seminggu 2 tuan-tuan nak balik ke kampung. Sekiranya lah diberi kelepasan oleh kerajaan kita. Dia kata sehari 2 ni boleh balik kampung cepat-cepat. Nak ziarah mak ke, ziarah ayah ke, sebelum nak mencapai daripada Ramadan masalan. Berpusu-pusulah kita balik tuan-tuan. Tiba-tiba sampai waktu zuhur di pertengahan jalan. Ni kaedah ni. Kaedah. Jangan bercakap atas dasar situasi. Bercakap atas dasar kehendak dulu. Jangan cuba amalkan tip ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang biasa menghadiri program Nak Baiki Solat, tuan-tuan akan sentiasa diulang dengan tip ini. Apa pun situasi, jangan mulakan dengan situasi. Tulis. Mulakan dengan kehendak hati. Saya ulang balik. Terima kasih Nurlida Ismail. Jangan mulakan dengan situasi. Mulakan dengan kehendak hati. Bagaimana maksudnya begini? Kadang-kadang kita ni bila nak balik kampung, lebih lagi bila nak mencapai kepada Ramadan ni, tengoklah, nanti kalau sampai RNR, kalau rasa orang tak ramai, kita solat takdim. Ayat dia. Ni semua pakat-pakat niat takhir ni. Ingat tuan-tuan, kalau nak balik ke kampung, dalam perjalanan niat takhir dulu. Apa takhir? Dibawa zuhur pada waktu asar. In case kalau tuan-tuan sampai cepat, tuan-tuan boleh tukar kepada takdim. Ni kaedah. Tapi kalau tuan-tuan dah niat takdim, tiba-tiba tak ada tempat kosong, orang ramai, sampai hujung keluar waktu zuhur, nak buat takhir tak boleh dah. Kerana takhir perlu diniat dalam waktu zuhur. Baik, maknanya begini. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim? Mendahulukan, mementingkan urusan Allah daripada urusan yang lain. Tuan-tuan, bila tuan-tuan nak balik kampung,
Niat begini. Ajar anak-anak. InsyaAllah. Kita akan solat takdir dulu. Kita akan berhenti solat dulu. Kalau ada kelapangan tempat. Kita doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada kosong sat lagi. Tak ramai orang. Jangan dahulukan situasi baru letak Allah di belakang. Macam mana dahulukan situasi? Tengoklah sat lagi kalau ada tempat kosong. Barulah kita semayang. Kita buat takdim. Kalau ada tempat kosong, bermakna dia dahulukan situasi. Jelas ke jelas? Nanti kalau ada tempat kosong, barulah kita solat takdim. Kalau tak, kita solatlah dekat mana-mana, nanti buat takhir ke. Ini kaedah orang mendahulukan situasi daripada Allah. Salah ke? La, dalam hukum fiqh tak salah. Tetapi bagaimana kita nak cepat jadi wali? Dahulukan Allah dulu. Macam mana pun kita solat dulu. Kita solat dulu. Kalau tak ada tempat, baru cerita lain. Tuan-tuan dapat tak perbezaan dia? Cuba tulis di ruangan komen. Adakah tuan-tuan dapat memahami perbezaan dia? Yang tadi mendahulukan situasi. Tengoklah kalau orang tak ramai, kita berhenti. Kalau orang tak ramai, kita berhenti. Bermakna dia harap tempat tu kosong baru nak berhenti. Tuan-tuan. Benda ni dia biasa. Tapi kalau tuan-tuan sentiasa buat, tuan-tuan akan nampak situasi. Di mana Allah Ta'ala? Mana nak letak Tuhan dalam hidupnya kita? Sedangkan Allah Ta'ala itu maha mentadbir sekalian alam. Termasuk apa yang bakal berlaku sebentar nanti. Jelas ke jelas? Cuba belajar letak pada mindset. Sebab tu pentingnya tauhid. Pentingnya akidah yang kuat. Dalam program Nak Baki Solat, kami tak ajar praktikal dulu tuan-tuan. Kami ajar benda ni. Biasakan. Kak Long, Kak Ngah semua, standby, bangun. Kita nak solat zuhur ni. Nak buat jamak takdim. Kalau ada kosong, kita semayang terus. Tak ada kosong, cerita lain. Tapi kita nak berhenti dulu untuk semayang. Nampak tak perbezaan dia? Kita nak berhenti dahulu untuk sembahyang. Bermakna, kita mendahulukan Allah, baru situasi. Dan kalau tuan-tuan dah biasa ditrain dengan minda begini, pada apa keadaan pun, tuan-tuan akan belajar mendahulukan Allah. Dia benda tu biasa je, tapi trik. Bahasa kita tricky lah. Cara kita nak implementkan ia dengan kehidupan. Cara kita nak fahamkan ia dengan realiti. Cara kita nak dahulukan ia. Contoh, bab makan lah. Bab makan. Kita ni kadang-kadang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sering mendahulukan diri daripada Allah. Macam mana nak jadi wali? Orang nak syarat jadi wali ni mendahulukan Allah pada segala urusan. Mendahulukan urusan Allah daripada urusan makhluk. Ni nak berniaga ni, dahulukan urusan Allah. Semayang dulu. Jangan tinggalkan duha. Duha bukan untuk rezeki. Waalaikumsalam Ali Yasni. Semayang bukan untuk rezeki. Semayang untuk semata-mata menjadi hambanya. Adalah tidak molek dan tidak cantik tuan-tuan kalau kita semayang duha. Sebab apa? Sebab apa? Nak murah rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan rezeki tu Tuhan dah tulis pada azali. Baik. Jadi pagi-pagi tu jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan selawat, jangan tinggalkan tawakal. Mendahulukan Allah, baru buka kedai. Dan yang ada kedai tu jangan tinggalkan. Nak buka je kedai, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayatul kursi. Ini saranan para ulama. Baca ayatul kursi, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sampai habis, barulah kita masuk. Jadi mendahulukan Allah pada urusan daripada yang lain. InsyaAllah tuan-tuan cuba amal. Kalau tuan-tuan dapat buat ini, tuan-tuan akan dipilih menjadi salah seorang daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Please tuan-tuan, jangan merendahkan diri tak kena cara dan tak kena tempat. Wali ni banyak peringkat. Jangan tuan-tuan sangka, layak ke ustaz saya jadi wali. Semayang 5 waktu tu bolehlah cukup-cukup makan. Semayang sunat jarang-jarang sekali. Apalah lagi amalan sunat yang lain, jauh sekali. Macam mana ustaz nak Allah Ta'ala pilih saya jadi wali? Tengok, kita dahulukan kita daripada Allah. Itulah sikap kita dari dulu lagi. Sikap kita mendahulukan situasi daripada Allah. Cuba ubah mindset tu. Dahulukan Allah daripada situasi. Letak Allah di depan, situasi di belakang. Ya Allah, kalau kau nak pilih aku jadi wali, layak bagi kau ya Allah. Walau aku rasa malu. Walau aku rasa ni aku tak layak.
Walau aku rasa ni aku tak mampu. Tapi kalau kau nak pilih, amin, syukur ya Allah. Dahulukan Allah daripada situasi. Barulah tuan-tuan jelas dalam kehidupan kita sentiasa meletakkan Allah di hadapan. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa, jadilah kamu itu anak angkat akhirat. Jangan jadi kamu itu anak angkat dunia. Dunia duduk depan, kita duduk belakang. Sikit-sikit dunia. Situasi. Sedangkan jadilah kamu itu anak angkat akhirat. Allah. Dunia dekat belakang. Betul kan alias ni? Ni mindset. Betul kan mindset. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kita masuk pula yang kedua. Apakah lagi amalan atau perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim AS diangkat begitu cepat menjadi wali Allah? Dan kita maklum Nabi Ibrahim AS ni daripada keturunan beliau ramai yang jadi Nabi. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Tulis. Yang kedua, tulis poin ni. Aku ni, kata Nabi Ibrahim, tidak pernah gundah gulana, yakni risau terhadap apa-apa yang telah ditanggungkan oleh Allah untukku. Kata Nabi Ibrahim, aku ni tak pernah gundah gulana, tak pernah risau apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Maknanya, bila mana kita ada perasaan begini, sentiasa redha, sentiasa syukur, sentiasa muhasabah, sentiasa tafakur di atas apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Dan secaya tuan-tuan tak dapat tidak, insya-Allah kalian dan kami akan dipilih menjadi wali, yakni kekasih daripada kekasih min waliyin min awliyaillah, daripada kekasih kasih Allah. Apa maknanya? Artinya begini tuan-tuan. Dalam keadaan apa jua situasi yang Allah Ta'ala letakkan kepada Nabi Ibrahim AS, dia tak pernah gundah gulana, dia tak pernah risau, dia tak pernah gelisah pun. Sebab apa? Tulis. Kerana yang pertama sekali, dia yakin setiap apa yang Allah Ta'ala letakkan kepada diri dia sesuai untuk dia. Saya ulang balik. Kerana Nabi Ibrahim yakin setiap perkara, setiap qada dan qadar yang Allah Ta'ala letakkan pada diri dia sesuai untuk dia. Sebab itulah saya tak jemu-jemu nak ulang benda ni. Dan saya nampak ini merupakan satu dakwah. Kalau selagi mana tuan-tuan tak buat, ini asbab untuk saya berdakwah. Kalau tuan-tuan dah buat, saya dah tak ada poin nak sembang. Maknanya begini, cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Jawab soalan saya. Yang dah attend NBS ke, yang belum attend lagi ke, hari ni saya nak spot check. Jawab dengan kejujuran dan keikhlasan kalian. Siapa yang pagi tadi ataupun seharian ni dia tak tinggal baca walaupun sekali Amanar Rasul? Tolong jawab di ruangan komen. Jawab sekejap. Yang tak faham soalan, saya ulang balik soalan. Siapakah di antara kalian yang sampai hari ini dia tak tinggal lagi amalan Amanar Rasul? Iaitu penutup suratul Baqarah daripada Amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang pertama. Badrul Syam 1. Nur Lili. Dan siapa yang tak buat juga tulis. Siapa yang hari-hari dia tak tinggal Amanar Rasul, walaupun sekurang-kurangnya sekali. Jawab sekejap. Yang di Instagram boleh jawab? Siapa yang tak amal lagi? Dia tinggalkan satu amalan yang begitu hebat. Time baca ABC tak baca lah ustaz. Time baca ABC. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Secara teorinya, kenapa amalan Amanah Rasul ni begitu hebat? Malam tadi bagus, tak ada masalah. Yang penting sehari tu dia ada buat. Sehari tu dia ada buat. Secara ringkasnya tuan-tuan, kenapa Amanah Rasul ni satu amalan yang begitu hebat? Tak dapat tidak. Yang pertama sekali, secara ringkas sahaja, apabila berlaku peristiwa Isra' wal Mi'rajnya Nabi SAW, sebagaimana tuan-tuan dah belajar, berpuluh kali saya sebut. Dan saya takkan jemu sebut lagi beratus kali. Sebab itulah dakwah saya untuk kalian.
apabila berlaku peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj dengan Nabi SAW, antara perkara amalan, bacaan ayat Al-Quran yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada malam itu, selain daripada suratul Fatihah, selain daripada solat yang 50 waktu, tuan-tuan jangan lupa sirah. Malam tu juga di Baitul Ma'mur, di Sidratil Muntaha, di atas daripada Nur, Allah Ta'ala mengaruniakan kepada Nabi penutup suratul Baqarah. Penutup suratul Baqarah. Secara logikalnya Allahu Akbar. Banyak ayat Quran yang lain, 6,666 ayat. Ayat itu saja, selain daripada Al-Fatihah, penutup suratul Baqarah dikaruniakan direct daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Fikir, sebab apa ya? Ayat ni hebat tak? Kenapa Nabi beri di langit? Kenapa Allah Ta'ala beri di langit? Sedangkan ayat yang berbaki 6,600 lebih itu diturunkan di bumi. Perantaraan Jibril AS. Ni nak bagi faham kepada kita, ayat tu terlalu power tuan-tuan. Jangan tinggal. Bila tuan-tuan amal, tuan-tuan akan faham apa ibarat yang diberi faham oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab apa? Bila mana kita baca pagi, dengar dah? Tuan-tuan baca pagi, Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak akan memberati kamu. Maknanya apa? Setiap ujian, setiap dugaan, setiap apa yang Allah Ta'ala beri sesuai untuk kamu. Allah Ta'ala tahu kamu boleh sabar. Allah Ta'ala tahu kamu boleh follow. Allah Ta'ala tahu kamu boleh jawab. Maka diberi ujian kepada itu sesuai untuk kamu. Tu. Saya ringkaskan sahaja daripada makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi maknanya kalau tuan-tuan baca hari-hari, yang dah baca pula, fahamlah makna. Belajar faham makna. Nescaya tuan-tuan akan mula fahami rahsia yang dikhabarkan Nabi Ibrahim AS. Kenapa begitu cepat Nabi Ibrahim diangkat menjadi wali Allah? Antara sebabnya tuan-tuan, apa dia? Dia tak pernah pun gundah gulana di atas perkara yang dipertanggungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah sedih. Terima kasih Ummu Aina berazam, jangan tinggal, jangan tinggal. Yang dah buat upgrade, dah faham makna ke belum? Dia mudah je. Yang pertama, mana-mana yang belum buat. Cuba tulis why. Kenapa aku kena buat amalan ni? Yang ni penting. Kalau tuan-tuan tak jelas, kalau tuan-tuan tak faham kenapa kena buat, tuan-tuan tak akan buat. Maka saya jawab hari ni why. Kenapa amalan ni kena buat? Sebab ayat Al-Quran begitu banyak, 6,666 ayat. Tetapi ayat amanah Rasul, ayat itu Allah Ta'ala beri direct pada Nabi pada malam Isra' wal Mi'raj. Jadi bayangkan tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalaulah ayat tu sendiri Allah Ta'ala beri, agak-agak kita boleh fikir tak berapa hebatnya ayat itu? Agak-agak kita boleh fikir tak berapa hebatnya ayat itu tuan-tuan? Tak boleh fikir. Sedangkan Allah Ta'ala boleh saja turunkan ayat itu sebagaimana ayat-ayat yang lain. Berpandukan Jibril AS yang menurunkan wahyu mengkhabarkan kepada Nabi. Tetapi Allah Ta'ala bijak. Allah Ta'ala bijak. Alah macam pangkat datuk lah. Pangkat datuk. Wa'alaikumussalam beranda batu. Pangkat datuk, pangkat Tan Sri, adakah boleh diberi oleh orang lain? Jawab sekejap di ruang komen. Boleh? Boleh. Mana-mana menteri nak bagi pendapat pangkat datuk. Dia ni PM, contoh Perdana Menteri. Dia pula nak beri pangkat datuk kepada kawan dia ataupun kepada menteri yang lain. Boleh? Tak boleh. Khusus pangkat datuk itu diberi oleh Sultan. Dan diberi pula pada waktu yang khusus. Sultan bukan beri setiap masa. Biasanya dikaruniakan darjat kebesaran ataupun pangkat datuk ke Tan Sri ke apa pada hari jadi Sultan. Kan? Bila hari jadi Sultan, barulah ni kerabat ni nak bagi datuk. Yang ni bagi datuk, yang ni bagi datuk. Sultan je yang boleh beri. Yang peliknya, kita ni pula bila dapat pangkat tu, bawa pada kehidupan. Sampai name card datuk. Name card datuk. Facebook datuk ABC.
Kereta tampal logo Datuk tu. Bayangkan baru pangkat yang manusia bagi, kita bawa hari-hari, pagi, petang, siang, malam. Pangkat manusia bagi, kita bawa pagi, petang, siang, malam. Staf panggil kita Datuk. Kawan-kawan pun panggil kita Datuk. Walhal dulu satu sekolah, bila dah ada laqab, dah ada gelaran, orang duk panggil kita dah Datuk. Tampal pula dekat nombor plate tu. Beli nombor plate. Oh, tampal yang crown tu, Datuk. Allah, pagi, petang, siang, malam bawa ni. Yang pangkat yang Tuhan bagi di Sidratul Muntaha, di Baitul Ma'mur, di bawahnya arash Allah, di atasnya arash Allah Subhanahu wa taala, yang adanya Allah taala itu bila makan wa bila zaman, tidak bertempat dan tidak bermasa. Adakah kita bawa hari-hari? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi ini tips. Kalau tuan-tuan nak yakin bagaimana untuk kalian merasai tiada gundah gulana dalam apa yang Tuhan takdirkan, jangan tinggalkan amanah Rasul. Sekurang-kurangnya minimum 2 kali. Betul alias ni terlalu bangga dengan title dunia. Sekurang-kurangnya 2 hari, 2 kali, subuh, maghrib. Sebab kalau kita baca subuh, tahanlah vaksin tu sampai petang. Kalau kita baca waktu maghrib, tahanlah vaksin tu sampai subuh. Baca sehari 2 kali, sehari 2 kali, sehari 2 kali. InsyaAllah tuan-tuan akan lebih memahami bagaimana perasaan Nabi Ibrahim yang diangkat menjadi Khalilullah, kerana dia tak pernah gundah gulana pun di atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Baik, kita masuk pula poin yang ketiga. Jelas ke jelas? Yang pertama tadi apa? Nabi Ibrahim sentiasa mendahulukan urusan Allah daripada urusan yang lain. Belajar, keep, sentiasa dahulukan Allah. Walaupun benda tu benda biasa, tapi tuan boleh twist macam mana cara nak mendahulukan Allah. Dan kita nak fikir nak makan sedap-sedap ni, InsyaAllah kalau ada rezeki aku dapat makan. Bukan tengok dulu ada kosong tak bang, ada rezeki kita tak. Dia suka dahulukan situasi daripada Allah. Suka dahulukan situasi daripada Allah. Tengoklah bang, kalau ada kosong kita berhenti makan lah. Jangan. Ya Allah, kalau ada rezeki, ya Allah, kau buka tempat kosong untuk kami. Kan tak sama tu. Ya Allah, kalau rezeki, ya Allah, dan kau buka tempat kosong untuk kami. Kami nak makan kedai tu. Okey. Yang kedua apa dia? Nabi Ibrahim tidak pernah gundah gulana di atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. 2. Dan akhir sekali yang ketiga, standby. Tulis di ruangan komen, apakah faktor ataupun amalan yang sehingga diangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Yang ketiga apa dia? Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaifi. Tulis. Dan saya tidak pernah makan malam mahupun makan siang melainkan bersama dengan tetamu. Itulah amalan Nabi Ibrahim. Tulis. Dia tak pernah makan malam ataupun siang seorang diri. Tak. Nabi Ibrahim ni sentiasa beri makan. Itulah amalan beliau sehingga diangkat menjadi Khalilullah. Sebab tu tuan-tuan, pengalaman saya ziarah kebanyakan para habaib ni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni antara kemuliaan yang Allah Taala anugerahkan kepada mereka, di antaranya apa? Di antaranya banyak beri makan, banyak beri makan. Sebab itulah dengan kelebihan beri makan ni tuan-tuan, Allah Taala muliakan mereka. Nak dengar cerita tak? Waktu saya belajar di Pondok Jorak, di Muar Johor, di Muar, di Pondok Jorak, Madrasah Miftahul Mu'arif, kunci bagi orang-orang yang arif. Kadang-kadang saya suka ziarah ke Batu Pahat. Batu Pahat ni ada 2 wali Allah yang besar. Yang pertama Habib Muhammad, bapa dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Habib Ali. Bapa dia Habib Ali. Anak kepada ni Habib Ali ni Habib Muhammad. Habib Ali ni meninggal dah tuan-tuan. Hebat. Habib Ali ni saya sempat ziarah beliau 2-3 kali sahaja. Dia ni asal daripada orang Yaman. Asal orang Yaman tuan-tuan. Sejarah Habib Ali ni hebat dah. Bapa kepada Habib Ali ni Wali Ghaus. Sejarah dia lah. Kemudian bila mana Allah Ta'ala karuniakan kemuliaan yang begitu sedikit kepada Habib Ali ni, orang sentiasa cari Habib Ali. Pergi mana-mana orang cari, dia minta doa dan sebagainya. Habib Ali ni tak suka dikerumuni manusia. Tak suka.
Dia berjalan kejap-kejap lari ke India, duduk kat sana, duduk dekat Singapura, akhir sekali menetap di Batu Pahat. Bagi orang-orang yang kenal Habib Ali ni, duk carilah. Cari ziarah, minta doa, minta berkat dan sebagainya. Minta berkat daripada Allah, tapi asbab daripada wali Allah. Kemudian, waktu saya ziarah Habib Ali ni tuan-tuan, waktu tu badan dia kurus je. Dah, kali yang ketiga tu, sampai dah, dia punya dada ni dah berbalut. Sebab tulang rusuk tu dah makin nak keluar. Sebab terlalu memuliakan beliau ni akan tetamu. Mereka ni memuliakan tetamu memang hebat. Kadang-kadang bila nak tak sempat nak ziarah Habib Ali, dan kami sempat ziarah Habib Muhammad. Nak dengar cerita best ni. Satu kali, waktu saya ziarah Habib Muhammad, waktu tu Habib Muhammad tak sihat. Dimasukkan dekat hospital di Batu Pahat. Waktu pergi ziarah Habib Muhammad tu, saya dengan kawan saya lah, dengan sahabat saya Ustaz Din. Ziarah Habib Muhammad tu tuan-tuan. Tengah-tengah ziarah tu, lepas tu sembang lah dengan dia. Bila dah Habib sembang tu, Habib Muhammad panggil khadam dia. Panggil khadam dia, datang. Saya dengan Habib Muhammad tak jauh. Ibarat saya ni, di sini saya, di sini khadam ni. Dekat sangat. Habib Muhammad cakap macam ni. Lepas tu khadam dia bagi tahu, Ustaz, dia panggil saya Ustaz. Saat lagi lepas ziarah ni, Ustaz, jangan balik dulu kita pergi makan dulu. Habib suruh. Lepas tu dia cakap lagi begini. Saya tak dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Padahal kita pun tak jauh sangat, dekat lah. Kiri kanan. Pelan dia cakap. Tapi khadam ni Allah Ta'ala berikan muka syafah, boleh faham. Tak apa Ustaz lepas ni kita pergi. Tuan-tuan, habis kami ziarah Habib Muhammad, khadam dia tu bawa saya dengan Ustaz ni pergi makan. Macam biasalah. Di muar ni kari kepala ikan. Masak asam, kari, bukan kari kepala ikan. Kepala ikan asam pedas. Di muar. Kepala ikan asam pedas. Saya ni pula memang dari dulu lagi. Saya ni bab makan tuan-tuan, memang saya ni suka belanja. Memang saya train diri saya, bab makan saya tak kisah. Sebab saya tahu benda-benda ni memberi muka syafah yang baik, memberi asbab yang baik kepada diri saya sendiri tuan-tuan. Maka bila saya nak bangun je, dia dapat detect dah. Ustaz, nak basuh tangan tak apa, saya ambil air. Dia tahu dah. Saya bangun sekejap lagi, saya akan pergi bayar. Memang saya dah plan pun nak bangun, pura-pura nak pergi basuh tangan, kemudian pergi bayar. Dia tak bagi. Tak apa Ustaz. Ustaz duduk, sekejap lagi saya minta dia bawa air untuk basuh tangan. Sebab apa? Dia kata begini. Ustaz dengar dah. Habib dah pesan. Ni setiap tetamu yang datang, sebelum mereka balik kena makan. Habib Muhammad dah pesan, setiap tamu yang datang sebelum mereka balik wajib makan, kena makan. Dan duit yang digunakan adalah duit peninggalan Habib Ali. Waktu tu Habib Ali dah meninggal lebih kurang 3 tahun. Habib Ali dah meninggal lebih kurang 3 tahun. Bayangkan selama 3 tahun ni, setiap orang yang datang ziarah Habib Muhammad, dan Habib Muhammad wajib kena belanja mereka ni makan, pelawar mereka makan, bawa mereka makan, dan bukan guna duit dia. Duit Habib Ali yang diamanahkan untuk beri makan kepada orang. 3 tahun dah tak habis-habis lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 3 tahun tuan-tuan. Itu 3 tahun lepas. Berapakah simpanan dia? Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan ziarah rumah Habib Muhammad ketika itu, Allah. Ni wali Allah. Rumah dia tuan-tuan boleh kata jentik boleh runtuh. Bahasa kita lah. Jentik boleh runtuh. Tapi begitulah karamah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ni, kalau ziarah rumah mereka, memang beri makan ni benda begitu besar. Sebab tu waktu saya hantar pelajar saya tahun lepas pergi ke Yaman, ke Hautah, singgahlah mana-mana rumah Habib tuan-tuan. Singgahlah mana-mana rumah Habib. Balik je tuan-tuan naik 5 kilo. Balik naik 5 kilo. Sebab apa? Mereka jamu kita makan ni, macam tak nak bagi balik dah. Lepas satu, lepas satu. Jadi apa yang kita lihat dengan secara teori dan praktikal, amalan yang diwariskan oleh cucu cicit Nabi SAW, mereka ni hebat dalam beri makan. Hebat. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggal. Jangan tinggal beri makan satu benda yang terlalu mulia. Sebab tu Nabi Ibrahim AS, dengar macam mana Allah Ta'ala angkat beliau ni begitu cepat jadi wali. Tulis, dia tak pernah makan pagi ataupun malam dalam keadaan seorang diri. Tak pernah. Sehingga dinukilkan
Nabi Ibrahim pernah berjalan sehingga 3 kilometer. Dan dalam beberapa riwayat yang lain, Nabi Ibrahim ni pernah berjalan sampai 2-3 kilometer nak cari orang untuk makan je. Nak cari orang. Kita pernah buat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bakal memberi izin kepada kita kalau dia nak bagi kita buat. Sentiasa mindset begitu. Dahulukan Allah. Ya Allah, kami tak mampu. Tapi kalau kau pilih kami, ya Allah, insya-Allah kami boleh buat. Jelas? Jadi maknanya, banyakkan beri makan, banyakkan beri makan. Kerana Nabi Ibrahim AS tidak pernah makan pagi ataupun malam, hal keadaan seorang diri. Sebab itulah kenapa saya buat program untuk Ramadan ni. Kita buka satu program, dipanggil program sahur dan juga berbuka. Bagi tuan-tuan yang nak sponsor anak-anak madrasah saya di Subang Bistari ini, nak datang ziarah pondok boleh, bila-bila masa pondok sentiasa dibuka untuk ikhwan datang, sahabat datang untuk ziarah dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita nak beri peluang kepada tuan-tuan membantu diri tuan-tuan sendiri. Kita ada program berbuka puasa dan sahur, kita ada program tahlil perdana, dan kita ada program infak untuk anak-anak yatim dan juga guru-guru di madrasah Ariyat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh join, kerana kami tidak meletakkan berapakah jumlah ataupun nilai, sebab nilai itu antara tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Ikhlas itu lebih penting. Tulislah berapa ringgit, RM5 ke. Kalaulah 50 sen boleh ditolak daripada bank tu, tulis 50 sen, tak ada masalah. Yang penting itulah keikhlasan yang ada pada hati tuan-tuan, diri tuan untuk memberi makan kepada pelajar kami. Dan bukan saja di madrasah saya, mana-mana madrasah pun tuan boleh buat. Yang penting banyak beri makan, banyak beri makan, sentiasa beri makan. Dan akhir kalam, saya nak share satu kaedah. Bila nak beri makan, terima kasih Nur Johan. Bila nak buat beri makan ni tuan-tuan, jangan niat sedekah. Ini last point, tulis. Last point tuan-tuan. Setiap kali tuan-tuan nak beri makan, niat begini. Ilmu ni terlalu power. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan apa yang aku beri makan ini, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Saya ulang balik. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan apa yang aku beri makan ini, dengan apa yang aku sedekah ni untuk beri makan, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Apa kafarah yang wajib tu? Semua ada 6. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya sambung esok dalam hashtag Santapan Rohani. Niat ni is very powerful. Tuan-tuan tak perlu niat lillahi ta'ala. Sebab benda tu dipanggil ma'rifatul maklum dalam kaedah usul. Benda yang maklum ada pada hati kita dah, tak perlu sebut. Memang apa kita buat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi why not, kenapa tidak gunakan sedekah yang begitu power untuk kebajikan yang lebih power. Selama ni kalau tuan-tuan niat sedekah, memang dapat pahala. Kalau nak cerita pahala ni panjang tuan. Benda ni, pahala ni benda tentu pada azali dah. Jadi alangkah baiknya bila tuan-tuan nak beri makan, ya Allah, ya Tuhanku, dengan apa aku sedekah kepada pelajar-pelajar ni untuk berbuka puasa, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Apa dia kafarah yang wajib? Yang besok saya akan hurai A sampai Z. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat ilmu yang power besok, ilmu yang best besok, untuk tuan-tuan praktikkan ilmu itu ketika Ramadan. Jelas ke jelas? InsyaAllah kita bertemu esok dalam hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini Allah Ta'ala beri faham dan dizahirkan kepada kita keyakinan serta pengamalan yang begitu hebat. Jadi ayuh, pertama, apa Nabi Ibrahim buat? Mendahulukan urusan Allah daripada urusan selainnya. Yang kedua, dia tak pernah berduka cita pun di atas apa yang Tuhan takdirkan. Yang ketiga, Nabi Ibrahim tak pernah makan seorang diri, melainkan dia akan makan berpasangan, dia cari orang untuk beri makan dan sebagainya. Itulah faktor asbab yang menyebabkan beliau dipilih sebagai Khalilullah, kekasih yang begitu hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kami dan kalian dianugerahkan anugerah ini. Kami dan kalian disepakaikan dengan pakaian ini. Kami dan kalian diberikan walaupun sekelumit rasa bagaimana yang dikatakan menjadi
kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'assalamah wa liqa. Sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Besok ada tajuk best, kesinambungan daripada tajuk pada pagi ini. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.